Ya, kita bersua kembali Syafiqah untuk kita bercakap tentang peralihan fasa Pelan Pemulihan Negara ataupun PPN. Terengganu antara negeri yang paling kita boleh kemaskini awalnya untuk kita membawakan Terengganu beralih kepada fasa 3. Namun begitu ada lagi masih negeri yang berada di fasa 1, di Lembah Kelang sudah pun berada di fasa 2. Cuma untuk topik kali ini kita nak bercakap tentang peralihan fasa ini, bagaimana kita menjaga adab dan juga nilai-nilai murni. Ya, seperti mana yang kita kongsikan di awal siaran tadi apabila kita melihat bagaimana orang berpusu-pusu ke Sungai Pisang dan mengakibatkan kesesakan yang berlaku di sana. Dan ini sebenarnya kalau kita nak kata mengambil kesempatan daripada apa yang telah pun diberikan oleh kerajaan, itu sedikit kelonggaran daripada berkurun di rumah, diberikan kebebasan untuk berada di luar sana untuk menjalankan aktiviti riadah, tetapi melanggar peraturan dan juga SOP, terutamanya apabila Sungai Pisang itu sebenarnya kawasannya masih lagi ditutup. Baik, untuk itu kita terus saja bersama dengan tetamu kita secara talian ataupun persiriman dalam talian. Encik Zaid Muhammad sudah pun berada di talian. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Encik Zaid, terima kasih bersama kami pada pagi ini. Kami bersama hati untuk bersama dengan Encik Zaid. Ya, kita nak memberikan takrifan yang lebih jelas khususnya kepada peralihan fasa PPN ini, jaga adab dan juga nilai murni ini. Sudah pasti banyak kali kita berbicara dan juga kita memberikan telahan yang lebih jelas terhadap bagaimana kita menggagaskan nilai-nilai murni itu dalam fasa kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Namun begitu, apa yang disebutkan oleh Syafiqah tadi, apabila kita beralih daripada satu fasa ke satu fasa, ada juga yang terleka dalam menilai kepada perkara-perkara yang penting untuk kita bukan sahaja menjaga kesihatan diri tetapi juga menjaga kesihatan masyarakat di sekeliling. Apa yang boleh respon awal diberikan oleh Encik Zaid pada pagi ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kepada semua lah, terutama pada Ismail dan Syafiqah. Okey, satu fenomena menarik lah yang berlaku pada akhir-akhir inilah, di mana kita tiba-tiba diberi banyak peluang untuk mendapatkan kelonggaran di bawah fasa 2, khususnya di Lembah Kelang lah. Saya pun berada di Lembah Kelang dan memang rasa seronok, sangat-sangat seronok rasa. Kena pula minggu ni cuti sekolah. Biasanya cuti sekolah awal sikit atau lewat sikit kan, tetapi disebabkan oleh banyak perubahan dalam jadual akademik, minggu ni cuti sekolah. Jadi datanglah satu peluang keemasan kepada semua keluarga lah, terutamanya ibu-ibu, ayah-ayah yang masih ada anak-anak bersekolah yang dah lama terkurung kat rumah. Maka di situlah punca-punca berlaku pelanggaran, bagi saya rasa seronok sangatlah. Mereka rasa excited sehingga mereka terlupa bahawa kita masih lagi dalam keadaan pandemik. Masih lagi ada ancaman di luar sana, walaupun dah ramai yang dapat vaksin kedua, dos kedua, tetapi itu bukan lesen untuk kita bebas rasa kebal dan sebagainya. Tapi tidak dinafikan, kalau kita tengok banyaklah viral di media, di sosial media, pergi sana pergi sini tanpa mengawal keselamatan diri, keselamatan anak-anak terutamanya. Jadi benda ni, inilah yang dimaksudkan adab dan nilai murni lah. Ujian kepada kita sebenarnya, sama ada kita ingin menerima dengan bersyukur tentang anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, sedikit kelonggaran, atau kita nak terima dengan keadaan lupa, lalai, leka, sehingga tidak mustahil benda ni mungkin saya minta jauh lah, kita sama-sama berdoa lah, minta jauh ditarik balik. Jadi semuanya pilihan di tangan kita sebenarnya, Ismail dan Syafiqah. Apabila kita bercakap mengenai adab dan juga nilai murni, sebenarnya negara kita terkenal dengan sifat yang sopan santun, beradab dan penuh dengan nilai-nilai murni. Tetapi di mana silapnya apabila masyarakat kini semakin ataupun seolah-olah hilang pertimbangannya, Tuan? Betul, setuju. Kita dibesarkan dengan adab, nilai murni orang Timur, budaya Timur, tetapi disebabkan oleh globalisasi lah. Kita tak nak salahkan sesiapa lah. Kita cuba hanya mengikut peredaran zaman, di mana kadang-kadang ada kejutan budaya yang berlaku apabila sesuatu masyarakat atau satu komuniti tu didedahkan dengan benda baru. Mereka tak mampu untuk tangani dengan adab yang betul. Biasa berlaku kepada pelajar-pelajar kita yang keluar negara dan sebagainya. Tetapi sekarang berlaku di depan mata kita sendiri, di dalam negara sendiri, di mana adab-adab dan nilai sopan ditolak ketinggian. Macam dalam contoh ni, gambar sampah dibuang merata-rata. Bagi saya banyaklah, kalau kita nak tengok punca dia bermula sebenarnya bagi saya dalam segenap perkara, segala bendanya bermula di rumah. Okey.
Nilai murni semua bermula di rumah. Jadi di tangan ibu bapa itulah kadang-kadang tanggungjawab untuk membentuk masa depan yang lebih beradab, insya-Allah. Encik Zaid, seperkara lagi untuk kita memberikan penjelasannya adalah apabila kita bercakap tentang adab dan juga nilai murni, semangat cintakan alam sekitar ataupun memberikan dan juga menghormati alam sekitar juga perlu untuk turut sama-sama kita galakkan dalam kalangan masyarakat. Apa yang tular di media sosial bercerita tentang pembuangan sampah yang berleluasa khususnya di taman-taman rekreasi menggambarkan sikap segelintir masyarakat kita yang tidak menyayangi keindahan alam dan juga tidak menghormati alam sekitar itu sendiri. Jadi bagaimana perihal tentang isu-isu alam sekitar dan juga menghormati alam sekitar ini perlu juga diberikan penekanan dalam isu-isu adab dan juga nilai-nilai murni. Betul, Ismail, saya sangat setuju. Ini menggambarkan sikap kita sendiri, iaitu sama ada kita ingin bersyukur atau kita, kalau dalam Islam lah, sama ada bersyukur atau kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan alam sekitar, makhluk lain, semua ini semua adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kalau kita bersyukur, pasti kita akan jaga, dan kita kena lihat jarak jauh lah. Saya sebagai seorang ayah sendiri, saya nampak benda ni bukan untuk diri saya saja tetapi untuk anak, cucu, cicit saya di masa hadapan. Kalau benda-benda yang kita boleh guna, macam ada satu kisah di negara Jerman di mana mereka membazir makanan, ada satu kumpulan ni membazir makanan, dan mereka dimarah kerana membazir makanan, kerana mereka kata ini duit aku boleh buat apa saja termasuk membazir makanan yang aku beli. Tapi mereka dinasihatkan, ya, itu memang duit tuan, tetapi makanan alam sekitar ni adalah untuk generasi masa hadapan, bukan untuk kita sebenarnya. Jadi kalau kita boleh tanamkan sikap sebegini ataupun pemahaman sebegini dalam semua rakyat Malaysia, insya-Allah kita akan timbul satu kesedaran di mana benda ni bukan untuk kita saja, jangan pentingkan diri sendiri. Memanglah kita ada duit untuk beli barang makanan, lepas tu buang, membazir ataupun plastik dia dibuang bersepah. Memang hak kita lah untuk buat benda tu, tetapi kita telah mengambil hak generasi masa hadapan juga dengan mengotorkan alam sekitar, dengan sampai kita buang tu mungkin binatang tercekik dan sebagainya, maka mereka dah tidak dapat menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Jadi kita balik kepada situlah sikap dan tanggungjawab tadi, insya-Allah kita akan sama-sama menjaga. InsyaAllah. Apabila kita melihat gambar-gambar yang tular di media sosial, kita bercakap mengenai adab kerana mereka dikatakan tidak sensitif terhadap mereka yang mungkin belum lagi mendapat kebebasan seperti mana yang kita dapat sekarang di Lembah Kelang ini. Tetapi kita beralih sedikit kepada bagaimana adab orang yang memberi komen di media sosial tersebut. Kerana komen-komen ataupun yang dikatakan menegur itu, cara menegur mereka seolah-olah menjatuhkan dan juga mengaibkan. Jadi di manakah nilai murni mereka yang berada di alam sosial ini, Tuan? Ya, betul. Sekarang ni kalau saya sendiri pun nak masuk media sosial pun saya rasa takut sebenarnya. Macam seolah-olah kena pakai PPE gitu. Saya panggil PPE mental. Perlindungan. Kalau frontliners kita pakai PPE fizikal, kita nak masuk alam sosial, alam media, cyber ni, seolah-olah kena pakai PPE mental. Sebab apa? Sebab banyak sangat komen-komen yang mengguris hati, yang trigger, yang membuatkan orang marah. Ini pun memanglah ini basic asas kepada adab-adab lah. Malangnya kebanyakannya yang buat sebegini masyarakat kita sendiri, masyarakat Islam pun ada, di mana sepatutnya adab tu ni tahap dia lebih tinggi daripada ilmu. Macam Imam Syafi'i, Imam Malik selalu tekankan, belajar adab sebelum kamu belajar ilmu. Sebab adab ni menggambarkan sikap kita. Kalau adab kita negatif, ilmu tak masuk, dia tolak balik. Betul. Dia tendang. Jadi itulah yang kita, kalau ibu-ibu ayah yang sedang mendengar ni, cubalah kita lindungi anak-anak kita dari sikap-sikap adab yang negatif. Ini tanggungjawab kita untuk menegur mereka, membantu mereka. Dan siapa-siapa yang nak masuk alam cyber tu, betul lah pakai PPE mental tadi, jangan mudah tersentuh. Sebab bila kita sensitif, overanalyze, kita akan balas balik. Dan hilang segala adab lah, nilai murni habis. Sama ada kita terus melayani perkara itu ataupun kita terus mengabaikan perkara itu, segala-galanya tertakluk kepada diri kendiri juga. Namun begitu, Encik Zaid, untuk kita bercakap lebih lanjut tentang isu-isu menjaga adab dan juga nilai murni ini, seperkaranya adalah tentang kita bercerita. Apabila kita beralih kepada fasa Pelan Pemilihan Negara, sudah pastinya kita juga bercerita tentang mereka yang positif, dijangkiti dan juga
juga mereka yang menghadapi kematian ahli keluarga disebabkan oleh pandemik COVID-19. Maka perihal untuk kita memberikan terjemahan, menyantuni keluarga mangsa dan juga menghapuskan stigma terhadap mereka yang terkena ataupun dikesan positif COVID-19 ini masih lagi berlaku dalam kalangan masyarakat. Jadi apakah antara mungkin usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk mengurangkan stigma dan juga mengurangkan persepsi negatif terhadap mereka yang terjangkiti dengan COVID-19 ini? Ya, tidak dinafikan, terutama di kalangan masyarakat yang tidak mendapat pendedahan yang luas lah tentang apa punca penyakit COVID-19 ni dan bagaimana nak merawatnya. Jadi sebenarnya kita kena berbalik kepada konsep qada dan qadar lah. Benda ni pun semuanya ketentuan daripada Tuhan, ketentuan ilahi. Jadi kita tak perlu untuk salahkan sesiapa. Cuma tinggal lagi, walaupun ada qada dan qadar, kita juga diberikan sikap berusaha untuk mengelakkan diri daripada dijangkiti. Contohnya ambil vaksin, pakai pelitup muka, ikut SOP, semua tu usaha. Dia tidak menjamin kita tak terkena kan. Walaupun dah ada semua tu, kadang terkena juga. Jadi sesiapa yang terkena tu janganlah kita menuduh mereka sebagai cuai. Walaupun mungkin mereka tu sendiri tidak melakukan SOP dengan sebetulnya, lebih baik kita menegur dengan macam Syafiqah sebut tadilah, tegur dengan berhemah, tegur dengan tujuan bukan untuk jatuhkan martabat mereka, tetapi dengan tujuan untuk jaga mereka. Sebab dengan jaga mereka sebenarnya kita sedang menjaga diri kita juga. Kalau kita ambil sikap tuduh menuduh, dia akan berlaku berpuak-puak lah. Dia akan berlaku puak yang satu, yang kedua, dan masing-masing ada ego, ingin semua nak menang. Itu yang menjadi masalah tu. Bagi saya, tak ada orang yang semuanya betul, tak ada orang yang semuanya salah. Jadi kalau kita ambil sikap terbuka, kita boleh nampak mungkin teguran daripada kumpulan yang satu lagi tu mungkin ada benarnya, dan tak semuanya betul pun, dan tak semua salah pun. Kita sendiri pun bukannya semua betul, bukan semua salah. Jadi kalau kita ambil sikap macam tu, insya-Allah selamat dunia ni. Jadi kita ambil yang terbaik daripada kedua-dua pihak. Yang tegur tu kita jadikan sebagai peringatan lah. Dan jangan kita salahkan mereka macam pada muka itulah tak nak pakai mask, dah kena COVID-19. Orang tu pun dah rasa macam kecewa. Apa kata kita gunakan peluang tersebut untuk kita bagi peringatan. Kepada dah kena tu kenalah, yang belum kena tu kita cuba bagi peringatan supaya mereka tidak terkena, tidak terjangkit sama. Dan itulah bagi saya yang terbaiklah nilai dan adab dalam menegur menggunakan pandemik ini untuk melindungi diri kita semua. Bila tadi Tuan berkata mengenai bersifat terbuka, kadang-kadang pergaduhan dan juga salah faham ini disebabkan oleh komunikasi. Lain yang orang tu maksudkan, lain yang ditafsirkan. Mungkin seperti mana gambar yang tular di media sosial mengenai Sungai Pisang itu, mungkin mereka tidak ada niat untuk menunjuk-nunjuk, ataupun mungkin mereka tidak ada pun rasa macam saya tidak sensitif, tetapi ditafsirkan oleh orang lain, benda itu menjadi negatif. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan bagaimana sebenarnya komunikasi yang berkesan agar salah faham ini tidak berlaku, khususnya di media sosial. Apatah lagi di media sosial ini sebab kita tidak boleh bersemuka. Jadi gesturnya tidak nampak, wajahnya tidak nampak. Bagaimana Tuan? Betul, sangat setuju. Dia kalau bila masuk bab tulisan ni, dia mudah sangatlah untuk salah faham. Kadang-kadang tak ada gambar pun, tulis saja. Tulis emoji saja pun, silap emoji pun dah perang lah. Jadi kita ambil benda sebagai peringatan lah kepada kedua-dua pihak yang nak berkongsi tu pun. Jangan cepat, jangan excited sangat. Dia bila excited ni dia bahaya. Sama ada dia dua benda yang kita jangan buat keputusan. Kita alami benda tu. Pertama, kita excited sangat, kita seronok sangat, jangan buat janji. Sebab biasanya janji kita tak mampu tepati lah, sebab kita dah excited. Kita akan janji bulan dan bintang, kita dah seronok masa tu. Lepas tu baru menyesal. Sama juga masa marah, jangan buat keputusan sebab kita akan buat keputusan yang menyesal. Kalau boleh, tenangkan diri dulu, dua-dua situasi tadi. Kalau kita pergi sana, kita ambil gambar, kita rasa seronok, biasanya kau akan terus share, betul tak? Ya, betul. Saya sendiri pun macam tu lah. Lepas tu rasa macam tak sesuai pula aku share ni. Apa kata kita ambil gambar dulu, kita enjoy dulu tempat tu, lepas tu kita balik tu kita nak share, boleh lah. Kita tengok balik, kalau aku share ni ada tak keburukan dia, ada tak orang akan terasa. Betul macam Syafiqah sebut tadi, yang belum dapat
vaksin sepenuhnya, mungkin dia terasa. Mungkin dia pergi Sungai Pisang, memang tempat regular dia, contohlah kan. Tiba-tiba dia tak boleh pergi, tengok orang lain pergi, duduk kongsi pula, dia pun akan sakit hati lah. Jadi kita agak-agak lah. Kalau nak kongsi pun, caption tu biar betul lah. Jangan kata mengata orang dan sebagainya. Dan saya kalau tengok benda tu melanggar SOP, saya pun tak nak share sebenarnya. Sebab itu menggambarkan sikap kita juga kan. Sebenarnya pilihan di tangan kita. Baru-baru ni saya ternampak satu poster, public announcement, dia kata, kalau kita nampak tempat tu crowded, nampak tempat tu tak ikut SOP, kita pergilah tempat lain. Jangan kita nak kecam tempat tu pula, ambil gambar kecam, apalah dia orang ni tak ikut SOP dan sebagainya kan. Kita move on, cari tempat yang sesuai. Jadi benda tu kalau semua orang buat, dia mengurangkan sedikitlah tekanan ataupun suasana panas tersebut. Dan bila tekanan dah kurang, suasana dah sejuk sikit, mudah untuk kita berkomunikasi dengan positif, dengan penuh adab dan sebagainya. Ya, dalam perihal itu menyebarkan perkongsian ada dua matlamatnya, iaitu sama ada untuk mengaibkan ataupun untuk memberikan kesedaran, tertakluk dan juga terpulang kepada diri kita untuk memilih antara salah satu. Terima kasih Encik Zaid kerana bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan Encik Zaid pada masa dan juga ketika yang lain untuk kita membawakan topik-topik yang lain juga. Terima kasih sekali lagi. Kita nak berehat seketika, Syafiqah, untuk kita kembali selepas ini bercakap tentang bagaimana prihatin MAIS, tanggungjawab dan juga peranan masalah sosial.